tiap-tiap ucapan tasbih subhanallah, subhanallah yang kita duk wirid lepas sembahyang tu, sedekah, dikira pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah untuk siapa? Sedekah untuk kita sendiri. Wa kullu takbiratin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah. Nabi kata apa? Tiap-tiap lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedekah. Sedekah, kita sedekah untuk kita sendiri. Wa kulli tahmidatin sadaqah, tiap-tiap ucapan tahmid sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, tiap-tiap tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, sedekah. Wa amri bil ma'ruf sadaqah, wa nahyin an munkarin sadaqah. Lu suruh buat baik sedekah, cegah daripada kemungkaran pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, Nabi kata. Sehinggakan nafkah batin yang diberikan oleh suami kepada isteri, isteri kepada suami pun dikira sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu sekali. Sahabat tanya kat Nabi, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, adakah jika kami mendatangi syahwat kami, yakni isteri kami bersama dengan kami, adakah dikira pahala di sisi Allah? Dikira pahala sedekah ke ya Rasulullah? Nabi kata, apa pandangan kamu jika sekiranya kemaluan itu diletakkan kepada yang haram, bukankah dikira dosa padanya? Akana alaihi wiz, bukankah dosa? Ya, demikianlah keadaannya kalau dia digunakan pada jalan yang halal, dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna peluang kita nak sedekah ni terlalu luas, tak semesti dengan duit ringgit sahaja. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Buang mudarat yang ada di jalan pun dikira sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjuk sahabat kita yang dalam kesesatan jalan pun dikira sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mari tanya jalan kat kita, kita abang jalan kau ni terus ambil kanan, lepas tu kiri, lepas tu depan tu, situlah tempat yang cik nak pergi. Itu pun dikira pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya boleh buat, orang miskin boleh buat. Sahabat-sahabat Nabi mari mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, kami peluang nak sedekah, tak ada. Nabi kata, tak, sedekah tak semestinya dengan duit ringgit. Bahkan tiap-tiap orang telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia bersedekah ataupun mendapat pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, dalam ayat yang pertama dalam suratul Isra menjadi bukti dalil yang qat'i, yang putus tentang kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia bukan ujian pada umat, pada sahabat-sahabat hidup zaman Nabi, bahkan sampai bila-bila pun. Jadi dalam Facebook mereka tag mai satu nyataan daripada seorang budak Melayu. Budak Melayu, dia kata apa, aku tak faham macam mana orang Melayu, orang Islam boleh duk percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tak masuk akal. Tak masuk akal, dia kata. Nabi dah pun difardukan sembahyang waktu Nabi dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun. Ada tak? Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasy-syajarata al-mal'unata fil Qur'an. Tidak kami jadikan apa yang kami perlihatkan kepada kamu peristiwa Isra dan Mi'raj melainkan fitnah, ujian kepada manusia. Bila ukur dengan akal, jahanam. Bayangkan daripada Masjidil Haram, Makkah nak pergi ke Palestin, ambil masa 45 hari dengan kenderaan yang ada, tunggangan yang ada pada hari itu. Perjalanan pergi saja 45 hari, balik 45 hari, tiba-tiba Nabi abad, Nabi tak sampai satu malam. Pasal apa? Kalau manusia ukur dengan akal, memang tak masuk akal. Tapi bila diukur dengan iman, sebab tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dicerita kepada dia, wahai Abu Bakar, ni Muhammad duk cerita bahawa dia pergi ke Palestin semalam, naik sampai ke langit, balik pula bersama-sama dengan kita, tak sampai satu malam. Abu Bakar kata benar. Orang kata-kata, takkan kamu percaya dengan apa yang diceritakan oleh Muhammad? Abu Bakar kata, kalau Muhammad cerita dia pergi lebih jauh daripada tu sekalipun,
tetap aku mempercayainya, sehingga dia digelar as-siddiq, orang yang cukup banyak membenarkan Nabi SAW. Pasal apa? Pasal ukur dengan iman, bukan ukur dengan akal. Pelik apa? Allah kata subhanallazi asra, Allah yang memperjalankan Nabi. Bukan Nabi kata dia jalan pergi sendiri dengan tunggangan yang dibawa daripada syurga, Buraq. Buraq ni daripada kalimah barq. Apa makna barq? Kilat. Cuba search dalam internet, cari kelajuan kilat berapa. Mencecah hampir ratusan ribu kilometer sesaat. Sebab tu Nabi kata apa? Selangkah Buraq tu melangkah sejauh mata memandang. Jauh mana kita boleh tengok? Selangkah tu jauh, lebih pada tu lagi. Selangkah Buraq yang ditunggangi oleh Nabi pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tunggangan khas daripada syurga untuk jemput tetamu istimewa pada malam Isra dan Mi'raj itu. Apa peliknya? Macam semut di kepala batai duduk sembang sama-sama mereka pagi. Pada satu pagi mereka duduk sembang sama-sama mereka. Kemudian tiba-tiba hilang seekor. Pakai duk carilah 9 ekor, ada 10 ekor, 9 ekor ni pakai duk cari mana pi. Seorang lagi kawan kita duk tang dia balik. Balik main jumpa geng dia. Hak kawan 9 lagi tanya, "Ambil mana tadi lepas menyorok, masa menyorok dah ada lagi." Lepas tu tak ada. Dia kata aku pergi Kuala Lumpur. Orang dia kata, "Pagi tadi duk dan kami takkan jalan kaki pergi Kuala Lumpur dah, naik kapal terbang. Aku tumpang kapal terbang tak pukul 8.30 tu balik, tak flat, tak balik." Apa nak boleh? Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjalankan Nabi. Bukan Nabi jalan asra, bukan sara, asra. Mana diperjalankan Nabi dengan tunggangan yang istimewa pada malam itu. Sebab tu Allah mulakan ayat subhana, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, daripada segala sifat kecelaan. Maknanya Allah bersifat dengan kesempurnaan. Jauh lebih besar daripada itu pun Allah berkuasa. Allah cipta Nabi Adam AS tak ada ayah, tak ada ibu. Allah cipta Nabi Allah Isa AS ada ibu tanpa ada ayah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Apa nak pelik? Allah cipta 7 petala langit. Allah cipta langit yang tidak berdiam. Allah kata tengok ada temui tak? Tak ada. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhana, Allah kata maha suci Allah daripada segala sifat kecelaan dan sifat kekurangan. Alladhi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Kalimah asra kata ulama tufidul masya laylan, memberi faham perjalanan di malam hari. Makna berjalan, proses ataupun peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku bila? Berlaku pada waktu malam. Ini peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala atur. Di antaranya apa dia? Di antaranya sebagai tasliyah, untuk menghiburkan hati Nabi SAW dalam keadaan duka cita ataupun dalam keadaan sedih setelah kehilangan 2 orang yang cukup Nabi sayang, Abu Talib dan juga Khadijah bintu Khuwailid. Bi'abdihi, dengan hambanya. Allah tak sebut bi rasulih ataupun bi Muhammadin, tapi Allah sebut bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Hamba, bila Allah iktiraf hamba, kedudukan ini terlalu hampir ataupun terlalu besar di sisi Allah. Kita kalau sama-sama manusia, martabat hamba ni tak mau, siapa pun tak mau jadi hamba. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sebut, Allah gelak Nabi dengan perkataan bi'abdihi, hamba. Sebagaimana Allah puji Nabi Allah Ayyub alaihissalam, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hambaku adalah Ayyub. Dan juga Allah puji Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Karena martabat hamba di sisi Allah adalah satu martabat maqamun azimun, satu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini juga memberi faham kepada kita perjalanan Isra dan Mi'raj berlaku melibatkan roh dan jasad Nabi dalam keadaan sedar. Bukan roh saja. Kalau roh macam kita pergi mimpi itu tak ada apa kan. Hidup malam dengan bini, pagi esok bang bini abang pergi umrah malam. Bini kata suruh muhur kan, hidup sebelah mengeruh bina untuk kata-kata pergi umrah, dia kata
Dia kata, dah abang mimpi malam. Mimpi 14 kali boleh kata. Mimpi. Tapi yang menjadi ujian kepada umat pada ketika dan akhir sampai bila-bila pun pasal apa? Pasal Nabi pi itu dalam keadaan melibatkan roh dan tubuh badan Nabi SAW. Sebab tu bila Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebahagian orang-orang Mekah minta bukti daripada Nabi. Baik Muhammad, kalau betul kamu pergi semalam ke Palestin, ke Masjidil Aqsa, tolong cerita kepada kami macam mana rupa Masjidil Aqsa. Sebab sebahagian daripada mereka telah pernah sampai ke sana. Dia dapat tahu macam mana keadaan Masjidil Aqsa, rupa bentuk dia, seni bina dia dan sebagainya. Dia meminta bukti daripada Nabi, cerita kat kami tiang ada berapa, pintu ada berapa, binaan dia lagu mana. Nabi kata hampir-hampir aku tak boleh nak gambarkan kepada mereka pasal perjalanan tu malam hari, sehinggalah Allah angkat hijab di antara aku dengan Masjidil Aqsa. Aku nampak Masjidil Aqsa betul-betul berada di hadapan aku. Setengah kitab dia kata apa? Nampak macam mana kita tengok objek 3D hari ni. Boleh tengok dari segenap sudut. Orang tanya tiang berapa Nabi habaq, pintu berapa Nabi habaq, tanya lagi Nabi habaq, sehingga kan tak kurang dan tak lebih, tepat sebagaimana yang ditanya dan disaksikan oleh orang-orang Mekah sebelumnya. Dia kata iman ni mahal. Dia kata iman ni mahal. Sebahagiannya tetap mendustakan Nabi. Dia kata hebat sungguh sihir Muhammad ni. Pasal apa? Pasal iman tu mahal. Nabi sebut dalam hadis, Inna Allah yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid imana illa liman yuhibbu atau kama qala. Nabi kata Allah beri dunia kepada orang yang dia kasih dan orang yang dia tak kasih. Siapa yang taat pada Allah, kalau dia cari dunia, dia dapat dunia. Siapa yang lawan Allah, derhaka pada Allah, tak beriman dengan Allah, tapi kalau dia cari dunia, dia akan dapat dunia. Maka tak pelik atas dunia ni kalau orang yang paling kaya atas dunia orang bukan Islam. Pasal dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Allah kata kalau dunia, Nabi kata kalau dunia itu sama nilai dengan sebelah sayap nyamuk di sisi Allah, jangan harap orang-orang kafir dapat minum walau seteguk air pun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di manusia aja yang hamba dunia ni. Nabi kata wala yu'til imana illa liman yuhibbu. Tapi Allah tak akan beri iman ke dalam hati melainkan hati orang yang Allah kasih, Allah pilih dan Allah sayang. Sebab itulah iman ini suatu benda yang cukup berharga. Maka jagalah iman. Inilah modal kita nak selamat dunia dan akhirat. Kemudian Allah sebut lailan dalam bentuk nakirah. Kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, maknanya apa dia? Lailan pada waktu malam, bukan semua malam, tapi sebahagian kecil daripada ataupun sebahagian daripada waktu malam. Makna tak sampai satu malam penuh. Sebelum subuh Nabi dah balik sampai ke Makkah. Itu yang menjadi ujian kepada umat manusia. Macam mana ni tak sampai satu malam? Kita duk pingang unta sampai 45 hari, balik 45 hari. Pasal hukum dengan akal. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana al-mas'u min asfalil khufi. Kita ngaji bab fiqh, cerita bab khuf. Bab khuf pakai stokin musim sejuk kan. Kalau kita di negara Arab pakai stokin sejuk, stokin yang dibuat daripada kulit. Bila nak ambil wuduk macam mana? Ada syarat-syarat dan sebagainya. Bila sampai nak basuh kaki, sapu ke mana? Sapu ke atas, kan sapu bawah. Hak pijak mana? Pijak bawah. Pasal apa sapu ke atas?